Shalom semuanya. Oke, masih bersuka cita, amin. Sekarang mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukankah karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu, namun tiada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas mengikat di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Baik anak muda yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang antivirus, tidak promosi AVG atau AFAS atau yang lain ya. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yuk. Matius 21 ayatnya yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada 2 orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Yang setuju katakan amin. Yang berkata amin bisa tolong lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Anak muda yang dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah antivirus. Artinya di berbagai tempat ada begitu banyak virus-virus. Dan virus ini kali ini karena kita ada di Zoom gereja, Zoom-nya orang-orang Kristen. Jadi virus yang dimaksud di sini, mudah-mudahan tidak salah info dari saudari Renaldi Darmawan, yang dimaksud dengan virus ini adalah roh-roh jahat di udara. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, antivirusnya itu tidak lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, Om, Tante, semua yang dikasihi
Tuhan, mari hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menangkal virus-virus itu atau kuasa kegelapan yang berkuasa di udara dengan pertolongan Tuhan. Saya teringat waktu saya persiapan ini, Tuhan menaruh di hati saya tentang keledai beban yang mudah. Jadi seperti Bapak, Ibu, Oma, dan Opa ketahui bersama bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang dan Tuhan akan masuk ke Yerusalem. Ikuti saya semuanya, Yerusalem. Yang sudah mengikuti bisa tolong lambaikan tangannya. Dan yang menariknya, sebelum Tuhan masuk Yerusalem, jadi dulu sudah masuk, nanti sekali lagi Tuhan akan masuk Yerusalem. Dan menariknya, Tuhan itu sebelum masuk Yerusalem atau menjelang kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan mencari keledai muda. Keledai muda itu adalah orang-orang yang sekarang sedang beribadah Zoom bersama-sama di tempat ini. Baik yang terlihat wajahnya maupun hanya gambarnya saja dengan binatang-binatang peliharaannya. Puji Tuhan. Jadi anak muda dikasih Tuhan, Tuhan mau memakai engkau, anak-anak muda, untuk dibawa oleh Tuhan sebelum akhir zaman mendekat. Mungkin ada yang berkata, waduh, keledai kan bodoh, Kak Suryadi. Mari dengarkan anak muda, keledai itu bukan binatang yang bodoh. Itu hoax, itu mitos. Keledai itu binatang yang pintar, ramah, dan dia sangat setia kepada majikannya. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, harap diperhatikan. Tuhan sedang mencari keledai-keledai Tuhan yang muda. Saya berdoa semua adalah keledai-keledainya Tuhan. Kenapa binatang yang dipakai Tuhan untuk masuk ke Yerusalem adalah keledai? Ada sesuatu yang menarik dari cerita keledai ini. Ini gambar keledai. Tidak ada binatang yang seperti keledai ini. Perhatikan, ada yang menarik di punggung keledai. Ayo coba anak muda lihat, gambar apa itu di punggung keledai? Gambar apa anak muda? Gambar salib. Jadi keledai ini adalah binatang, jenis binatang satu-satunya yang kemanapun dia pergi, dia memikul salib di punggungnya. Artinya begini, Tuhan bilang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyalibkan dirinya dan mengikuti aku. Anak muda yang terkasih dalam Yesus Tuhan, hari ini saya dikasih tema sebenarnya tentang doa walaupun antivirus. Saya ambil kesimpulan sederhananya adalah kita harus mendekat kepada Tuhan dengan doa, maka virus-virus kuasa roh jahat itu akan pergi. Tapi untuk yang pertama-tama, kita harus menyangkal diri kita. Artinya menyangkal diri tidak lain dan tidak bukan adalah pikul salib. Hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi anak muda, itu harus dibuang kalau itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Baik itu tayangan kah, perbuatan kah, pikiran kah, ucapan mulut kah, apa aja. Segala sesuatu yang menyenangkan daging kita, itu harus digantikan dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya pikul salib. Mungkin nggak cocok dengan keinginan kita, tetapi yang penting cocok dengan keinginan Tuhan. Anak muda yang setuju boleh lambaikan tangannya yang setuju, anak muda. Kalau anak muda mempelajari ya, maka anak muda itu adalah generasi yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Sebagai contoh ya, kami yang sudah cukup umur ini tidak terlalu kuat sebenarnya untuk bangun pagi. Jadi kadang kalau kami bangun pagi, maka sepanjang hari itu bisa seperti kami melangkah di atas awan. Karena pengaruh umur anak-anak muda.
Tetapi anak muda, saya percaya semua punya energi yang luar biasa, semua punya kekuatan. Dan kekuatan anak muda itu beda dengan kekuatan opa dan oma. Cuma sayang sekali, kemarin kami berdua ikut jaringan doa nasional, dan Ibu Gembala diminta jadi WL-nya. Setengah 6 pagi kami sudah harus selesai bersiap-siap, artinya bisa setengah 5, jam 5 bangun, dan saat Ibu Gembala memimpin, saya lihat bagaimana hadirat Tuhan itu turun, tetapi setelah itu jujur kami berdua seperti melangkah di atas awan. Beda dengan usia waktu kami masih sangat muda sekali. Seperti kebanyakan di tempat ini, saya lihat belum ada yang sudah uzur ya. Semuanya masih muda-muda. Coba oma dan opa tolong lambaikan tangannya. Oh, cuma satu ya, puji Tuhan. Coba yang masih muda sekarang, boleh lambaikan tangannya yang masih muda. Oh, semuanya masih muda ya. Kekuatan anak muda itu beda dengan kekuatan oma dan opa. Nah, kembali lagi mengenai anak muda. Anak muda kenal Bung Karno? Kenal? Siapa yang kenal Bung Karno? Yang kenal Bung Karno? Wah, puji Tuhan, saya juga nggak kenal ya, tapi saya tahu beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia tercinta. Anak muda, Bung Karno, Presiden kita yang pertama-tama, beliau pernah berkata demikian, berikan kepada saya anak muda. Woi, gak usah banyak-banyak, 10. Coba kita hitung berapa banyak anak muda yang gabung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 yang bergabung, termasuk saya, kita semua anak-anak muda. Kalau seandainya kita dipilih oleh Bung Karno dan kita bergabung, maka Bung Karno bilang, akan ku guncang dunia. Sayang sekali Bung Karno nggak ketemu 10 anak muda. Saya percaya kalau dia datang ke MKD Families, pasti dia ketemu dengan kita. Tapi sayang beliau sekarang sudah berpulang ke tempat yang seharusnya di mana beliau berada. 10 pemuda, artinya Bung Karno dia tahu bagaimana kapasitas anak muda itu luar biasa. Sama seperti Tuhan pilih keledai muda, karena Tuhan tahu kapasitas keledai muda itu luar biasa, saudara. Jangan pernah menganggap remeh keledai. Jangan percaya kepada rumors yang berkata keledai itu binatang yang bodoh. Dia sangat smart, dia sangat pintar. Keledai bahkan dipakai oleh orang-orang Israel dalam banyak hal, termasuk untuk menanggung beban, termasuk untuk menolong mereka, sahabat mereka. Kalau kita hidup di zaman yang lampau, di kitab Perjanjian Lama, maka kita akan tahu keledai adalah binatang yang sangat mahal sekali. Tuhan pilih keledai karena ada lambang salib di atas punggung keledai itu. Salah satu yang menarik lagi, nanti saudara bisa uji ya. Keledai itu adalah binatang yang apabila dia menghadapi problem, dia menghadapi masalah, maka dia berlutut, saudara. Bagaimana cara dia berlutut? Saya ingat kisah tentang Bileam. Bileam hari itu mau melakukan sesuatu yang frontal, sesuatu yang disebut kedagingan dia, sesuatu yang melawan apa yang Tuhan suruh. Dan dia naik keledai. Pada saat dia naik keledai, keledai lihat malaikat Tuhan yang menghunus pedangnya. Dan keledai itu tahu ada bahaya di depan. Ada big problem, ada masalah di depan. Apa yang keledai itu lakukan? Dia nggak mau jalan, saudara. Dia mengambil posisi kira-kira seperti anak muda lihat di gambar di layar presentasi. Kira-kira semacam itu. Keledai itu apabila dia lihat masalah, dia lihat problem, dia lihat persoalan, maka dia cenderung melakukan sikap yang semacam ini, anak muda. Kenapa Tuhan pilih anak muda? Karena anak muda itu seharusnya jadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Dengan kekuatanmu dan kesehatanmu, engkau bisa melakukan banyak perkara pada waktu engkau berdoa. Salah satu sahabat saya, namanya Pak Timotius Arahim, bukan Arafik ya, Arahim.
Nah, beliau Timotius Abdurrahim, tepatnya begitu. Beliau adalah pendoa syafaat dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pada saat beliau belum terkenal seperti sekarang ini, maka pendoanya itu namanya Pak Rahim, saudara. Pak Rahim itu terkenal setiap kali kami berkumpul, cukup dekat dengan saya, beliau selalu berkata, I love you. Lalu dia suruh kita masing-masing pengerja saling berpelukan satu sama lain, pria dengan laki-laki, wanita dengan perempuan. Dan pada saat itu kasih Tuhan begitu mengalir. Beliau sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat cerita tentang keledai ini. Pada saat sang tuan menaiki keledai, maka apabila ada ular di depan keledai tersebut di tengah jalan, maka beda dengan kuda. Kuda akan meringkik dan dia akan kabur, dia akan menyepak kiri, menyepak kanan, dan dia bisa segera meninggalkan sang majikan yang terjatuh daripada punggungnya. Tapi keledai tidak. Pada saat dia lihat ada bencana, ada masalah di depan, maka dia mengambil posisi seperti berlutut dan mengizinkan tuannya turun dari keledai dan membinasakan ular di depan. Anak muda, saya sudah segera mau tutup. Mari perhatikan beberapa statement ini. Tuhan sedang mencari keledai-keledai muda. Sekarang suasananya sudah jauh lebih serius daripada yang awal. Tuhan mencari keledai-keledai muda. Kami sekarang sudah disebut keledai-keledai yang sudah cukup umur, bentar lagi masuk masa lansia. Tapi Tuhan cari keledai-keledai muda. Tongkat estafet ini harus jalan. Masalahnya siapa yang mau pegang tongkat estafet ini? Yang akan pegang tongkat estafet ini adalah anak-anak muda yang punya ciri-ciri yang disebut keledai-keledai muda. Tuhan cari keledai muda sebelum kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Seperti keledai yang mengambil sikap berlutut seperti orang berdoa. Itu yang Tuhan cari. Anak muda, dengarkanlah. Ada begitu banyak anak muda di luar saudara semua menganggap remeh tentang hal doa. Padahal doa itu sangat-sangat penting sekali. Untuk menangkal antivirus. Untuk menangkal virus-virus itu maksud saya, kita harus punya antivirus. Dan antivirusnya itu sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita nggak dilengkapi, kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak melekat sama Tuhan, maka virus-virus kejahatan itu akan masuk. Tubuh, pikiran, mulut, hati, apa aja, dia akan masuk. Tapi kalau kita melekat dengan sang antivirus, yaitu Tuhan itu sendiri, maka kita akan diluputkan. Tuhan cari keledai yang sering kali mengambil sikap berlutut dan berdoa. Coba mari kita perhatikan gambar ini. Tuhan Yesus kita memberikan contoh yang begitu indah pada saat Tuhan datang dalam wujud manusia. Usia muda, saudara ya. Tuhan itu dalam wujud manusia adalah Tuhan yang suka berdoa. Memilih murid-muridnya, Tuhan berdoa lebih dahulu. Sebelum menolong murid-muridnya dengan cara berjalan di atas air melakukan mujizat, Tuhan berdoa lebih dahulu. Sebelum Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa kita, Tuhan Yesus berdoa terlebih dahulu. Umur Tuhan hari-hari itu sekitar 30 tahunan saja. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya sebagai orang muda yang suka berdoa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk diam di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Ngapain mereka di Yerusalem, anak muda yang dikasih oleh Tuhan? Mereka berdoa. Sebab setelah mereka berdoa, maka Injil akan diberitakan ke bangsa-bangsa. Dan itu semua dimulai dari doa. Sebelum rasul-rasul melayani dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat ke bangsa-bangsa, ke banyak tempat di seluruh dunia ini, mereka mulai dengan dengkul, mereka mulai dengan doa. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan masih cari anak-anak muda di seluruh dunia. Anak muda yang suka berdoa.
Mari dengarkan statement yang Tuhan taruh di hati saya. Mari yang masih mendengarkan, tolong taruh tangannya di telinga saudara. Mari dengarkan gini. Dengarkan. Ketika komunikasi berhenti, maka keabnormalan itu masuk. Saya ulangi. Taruh tanganmu di telingamu, anak muda. Ketika komunikasi berhenti, maka keabnormalan itu masuk. Pada saat komunikasi kita berhenti dengan orang yang kita kasihi, maka hal-hal yang abnormal itu masuk. Ketika komunikasi kita berhenti dengan Tuhan, maka tanpa diundang, nggak usah diminta pun, suara roh jahat itu akan masuk. Virus-virus kegelapan itu akan masuk. Saya tutup dengan satu video singkat. Sebelumnya saya kasih penjelasan dulu ya. Nanti ada subtitlenya, tapi tolong dengarkan penjelasan singkat ini. Evan Roberts adalah seorang anak muda. Usianya baru 25 tahun saja. Dia anak muda seperti biasa dan pengerja yang rajin. Dia bekerja di tambang pada masa itu, jadi dia adalah penambang, buruh. Jam kerja dia nggak bercanda, anak muda. Saya nggak tahu anak muda yang sudah kerja, jam kerjanya berapa jam ya. Evan Roberts, dia kerja sebagai penambang buruh tambang 12 jam dalam satu hari. 12 jam. Tetapi di usia yang muda itu, Robert Evans ini juga melayani di gereja. Sayang sekali pendetanya, sekalipun jabatannya adalah pendeta, pendetanya ternyata belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi pendetanya gembala sidang. Robert Evans, dia mengasihi gereja Tuhan dan dia jadi pengerja di gereja tersebut. Berhadapan dengan pendeta gembala sidang yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, tentu saja dia punya banyak problem. Tetapi dia tidak seperti banyak orang yang gampang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Robert Evans, dia tidak meninggalkan gereja Tuhan. Dia tetap bertekad untuk ada di sana dan melayani di sana. Robert Evans ini adalah seorang anak muda yang sangat mengasihi Tuhan. Sejak dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berdoa. Kerja 12 jam sehari, dia tidak pernah undur dari doa dan melayani Tuhan di gereja. Saudara tahu, 13 tahun dia berdoa. Dia tinggal di Wales, di Inggris Raya sana. Dan dia berdoa, apa yang seringkali kata-kata yang terucap di lidah bibirnya. Dia berdoa bersama dengan satu sahabatnya. Kata yang sering terungkap atau terucap di bibir daripada Evan Roberts ini adalah "Ben us, Ben us." Artinya apa? Tekuk saya, bentuk saya, tekuk saya, bentuk saya. Bentuk kami Tuhan, tekuk kami Tuhan. Dan dia berdoa 13 tahun dan kata kalimat yang paling sering dia ucapkan adalah tekuk saya, Ben us. Saudara tahu, setelah kira-kira 13 tahun dia berdoa, bagi orang dunia mungkin 13 adalah angka sial. Tapi bagi Evan Roberts dan sahabatnya, itu adalah angka yang spesial. Gembalanya lihat Evan Roberts, orang yang potensi. Tapi dia tidak pernah diizinkan untuk jadi pemimpin, apalagi jadi pembicara. Dan setelah 13 tahun berdoa, pendetanya tiba-tiba, saudara. Ini pasti Tuhan. Pendetanya bertanya, apakah Robert Evans yang gak pernah dikasih pelayanan itu mau menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Apa yang terjadi? Robert Evans
Evan Roberts, dia menganggukkan kepalanya. Dan dia mulai preach, dia mulai khotbah. Sudah tahu, hari itu dia altar call di gereja. 17 orang maju ke depan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan di antara 17 orang itu, satu adalah pendetanya. Dan sejak itu tak tertahankan anak muda. Revival, kebangunan rohani terjadi. Dari belasan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Dan itu melanda Inggris Raya, melanda Asia, melanda Eropa. Kalau anak muda pernah dengar yang namanya John Sung, itu juga adalah dampak pelayanan dari yang namanya Evan Roberts ini, saudara. Dia orang biasa. Dia bukan orang yang ahli berpidato. Dia bukan orator, bukan orang biasa. Khotbahnya pun biasa, tetapi dengkulnya yang luar biasa. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat videonya. Dia masih muda, diceritakan oleh seorang India. Dan saya berharap video penutup ini memberkati anak muda sekalian. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Praise the Lord. இன்னைக்கு ஒரு தேசம் அல்லது ஒரு தனி மனிதன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அல்லது கிறிஸ்துவை தேடுகிறவர்கள் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் எழுப்புதல். ஏனென்று சொன்னால், இந்த எழுப்புதல் ஒரு தேசத்துல சம்பவிக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சம்பவிக்கும் பொழுது, அது அவனையும் அவனை சூழ்ந்திருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றக்கூடியதா இருக்கும். மாத்திரமல்ல, அந்த தேசத்தை கர்த்தருக்குள்ளாக அசைவதை நாம் பார்க்க முடியும். வேதத்துல பார்க்கிறோம், ஆதி அப்போஸ்தலர் காலத்தில் நடந்த ஒரு எழுப்புதல். அதுக்கு அப்புறம் தேவன் இந்த எழுப்புதலை சாதாரண மனிதனை கொண்டு தேசங்களை அசைக்க ஆரம்பித்தார். அப்படி உண்மையான ஜீவியத்தோடு, உண்மையான ஒரு ஊழிய வாஞ்சியோடு, தன்னுடைய தாகத்தினால, தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பின் வாழ்க்கையினால இந்த தேசத்தை, அதாவது வேல்ஸ் தேசத்தை அசைத்தவர் தான் இவான் ராபர்ட்ஸ். இந்த இவான் ராபர்ட்ஸ் 1878 ஜூன் மாதம் 8 ஹானா ராபர்ட்ஸ் அண்ட் ஹென்றி ராபர்ட்ஸுக்கு பிறந்தவர் தான். படிச்சவரோ அல்லது ஒரு மேடை பேச்சாளரோ அல்ல, சாதாரண ஒரு சுரங்க தொழிலாளி. தன்னுடைய 13 வயதுல அந்த தேசத்தில் நடைபெற்ற ஒரு சுவிசேஷ கூட்டத்தின் விளைவாக தேவனை தன் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார். அது மாத்திரமல்ல, இந்த இவான் ராபர்ட்ஸ் தொடர்ந்து தேவன் மேல இருக்கிற அன்பினால தொடர்ந்து தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிற அந்த இவானை கர்த்தர் ஒரு ஜாஷ்வா என்ற ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் கூட நட்பு காண வைத்தார். அந்த நட்பு ஜெபத்துல ரொம்ப அழகாவே இருந்துச்சு. 2 பேரும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. 2 பேருடைய ஜெபம் இதுவா தான் இருந்துச்சு. பெண்டஸ் எங்களை வளையும், எங்களை பயன்படுத்தும். இந்த ஜெபம் இவானுக்குள்ள ஒரு பெரிய இழப்புகளை கொண்டு வந்தது. இவான் தொடர்ந்து ஜெபிக்க ஆயத்தமானார். ஜெபனாலே சில பேரோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் இல்ல. இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வந்தது. என்ன அப்படின்னா, இவர் தங்கியிருந்த வீட்டு ஓனர் இவர் அதிகமா ஜெபிக்கிறத பார்த்து வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாரு. இதுதான் அவரோட வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் மாற்றம். ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் இவான் கர்த்தரை உண்மையாக தேடினார். அந்த ஜெபம் கர்த்தருடைய உள்ளத்தை அசைத்தது. 1904 தேவன் இவானுக்கு ஒரு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்தாரு. அந்த தரிசனம் என்ன தெரியுமா? இவான் 1,00,000 பேர், அதாவது என்னை அறியாத 1,00,000 ஆத்துமாக்களை நான் ரட்சிக்க போறேன். இந்த வேல்ஸ் தேசத்துல ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர போறேன். அந்த தரிசனம் இவானோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்பட்டது. அது மாத்திரம் இல்ல, இவன் அதை யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்சியா இருந்தார். ஆனா அதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. தன்னுடைய போதர்கிட்ட சொல்லும் பொழுதும் அதை ஒரு உதாசீனமாக எடுத்துக்கொண்டார். ஆனால் கர்த்தருடைய கிருபையின்படி ஒரு புதன்கிழமை அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. இவன் அந்த வாய்ப்பை அந்த சிறு சபையிலிருந்து தொடங்க ஆரம்பித்தார். தொடர்ந்து பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார். தேவன் அவருடைய ஜெபத்தை அக்கினியாக மாற பண்ணியார். நடந்தது என்ன தெரியுமா? யாரு உதாசீனப்படுத்தினாங்களோ அந்த போட்டோரும் கூட இருந்த 17 பேரும் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. அது மாத்திரமல்ல, அடுத்த 30 நாள்ல 37,000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. அடுத்த 5 மாதத்துக்குள்ளாக 1,00,000 பேர், தேவனை அறியாத 1,00,000 பேர் கர்த்தரை அன்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்டாங்க. அன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையும் நிறைவேறிச்சு, இவானுடைய தரிசனமும் நிறைவேறிச்சு. அது மாத்திரமல்ல, இந்த எழுப்புதல் ஆசியா கண்டம், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா இப்படிப்பட்டதான இடங்களுக்கு இந்த எழுப்புதல் பரவ ஆரம்பித்தது. எழுப்புதல் விளைவு என்ன தெரியுமா?
தேசத்தினுடைய சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட்டது. எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரீயா இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் ஜனங்கள் போய் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. எல்லா சினிமா தியேட்டர்கள், கேளிக்கையான இடங்கள் எல்லாம் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. அந்த இடத்துல எல்லாம் ஜனங்கள் ஜெபிக்க தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். அது மாத்திரமல்ல, என்ன ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு விஷயம், ஒரு கோர்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நீதிபதி ஒண்ணு கைதிக்கு தண்டனை கொடுக்கணும், இல்லைன்னா விடுதலை பண்ணணும். ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன தெரியுமா? இந்த எழுப்புதல் விளைவு, ஒரு நீதிபதியும் ஒரு காவல்துறையும் சேர்ந்து ஒரு கைதிக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அந்த இடத்துல அந்த கைதி மனம் திரும்பப்பட்டான். இவ்வளவு பெரிய எழுப்புதல்ல அந்த ஜனங்கள் அசிங்கமா பேசுறது கூட, அதாவது தவறாய் பேசுவது கூட எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட மாற்றுதல் அந்த தேசத்துல எழும்ப ஆரம்பித்தது. இதெல்லாம் எப்படி தெரியுமா? வெறும் 25 வயதான இவான் ராபர்ட்ஸ்னால. இதை பார்க்கிற அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, 25 வயசுள்ள இவான் ராபர்ட்ஸை, சாதாரண ஒரு சுரங்க தொழிலாளியை, யாருக்கும் தெரியாத ஒரு சுரங்க தொழிலாளி இவான் ராபர்ட்ஸை தேவன் பயன்படுத்தி வெளியே கொண்டு வர முடியும் என்று சொன்னால், உன்னையும் பயன்படுத்துவது அதிக நிச்சயம். உன்னுடைய ஜெபங்கள் இப்படியா இருக்கட்டும், என்னை மாற்றும், என்னை பயன்படுத்தும். எழுப்புதனுடைய தாகம் உனக்கும் இருக்கும் என்று சொன்னால், கர்த்தர் உன்னையும் பயன்படுத்துவது அதிக நிச்சயமே. God bless you. Iblis tidak mau anak muda berdoa. Iblis itu maunya tidak ada Robert Evans lagi. Karena pelayanannya sangat menggemparkan. Usia teens, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 12-13 tahun setelah itu, dia berdoa. Bahkan sementara satu hari dia bekerja 12 jam, dia tetap aktif di gereja. Di tengah-tengah situasi kependetaan hari itu, dia tetap berdoa. Dia tidak mau menyia-nyiakan masa mudanya. 12-13 tahun. Dia berdoa, dan doanya hanya, tekuk saya, lenturkan saya, bentuk saya, seperti Engkau mau Tuhan. Ben as, tekuk saya. 13 tahun, setiap hari, tidak mudah anak muda. Dia rata-rata bangun di pagi hari sebelum dia bekerja, dan dia berdoa. Tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Satu orang mendengar suara Tuhan. Revival terjadi bukan cuma di kota Wales, tapi di bangsa. Bahkan menyebar sampai ke Asia, Eropa, dan Amerika. Hari ini kebangunan rohani itu masih diingat. Saya nggak tahu kenapa anak muda bisa dapat tema tentang antivirus. Saya nggak tahu. Mungkin karena kepikiran tentang virus-virus yang sekarang sedang beredar. Tapi virus yang paling kuat yang sedang beredar adalah iblis tidak mau anak muda jadi pendoa syafaat. Iblis mau engkau sibuk dengan urusanmu, dengan pekerjaanmu, tapi engkau tidak melekat kepada sang antivirus yang sejati. Hari ini Tuhan cari keledai-keledai muda. Keledai yang mau memikul salib. Keledai yang mau melakukan yang mungkin tidak banyak anak muda mau lakukan. Tuhan cari juga keledai yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Ketika komunikasi berhenti, keabnormalan masuk. Jalur komunikasi kita adalah doa. Mari tundukkan kepalamu dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, anak muda. Tuhan, mari kita berdoa. Kami tahu Engkau akan masuk Yerusalem lagi ya Tuhan. Dan Tuhan cari keledai-keledai muda. Tuhan bilang, kemuliaan Tuhan akan terbit dari timur. Dan di pintu gerbang Yerusalem, ada satu negara di timur Yerusalem, negara besar, negara kepulauan, Republik Indonesia. Lihatlah bangsa kami, lihatlah kota kami, ya Tuhan.
Dan di kota Jakarta itu ada gereja kami yang kecil dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Gereja biasa, bukan gereja yang disebut orang dengan mega church. Tapi yang kami tahu, Engkau memakai orang-orang yang biasa, menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kiranya Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, Engkau menemukan keledai muda di wadah ini ya Tuhan. Keledai muda di MKD Families. Di revive ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menungganginya. Memakainya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Dan doa-doanya menggemparkan kerajaan neraka. Doa-doanya merobek-robek kuasa kegelapan di udara. Lahirkan lagi Tuhan. Robert Evans. Evan Roberts yang berikutnya. Di wadah ini ya Tuhan. Lahirkanlah ya Tuhan. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Makasih ya Tuhan. Kami percaya revive akan terjadi. Revival benar-benar akan terjadi. Di ibadah youth yang menamakan dirinya revive. Ya Tuhan. Kami percaya nama ini datang daripada Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan suka. Yaitu berdoa. Mari yang mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, anak muda yang dikasihi Tuhan. Mari yang rindu, yang mau saja. Nggak usah banyak-banyak. Satu orang aja cukup. Satu orang aja cukup. Tuhan melihatnya. Tuhan melihatnya. Angkat tanganmu. Engkaulah keledai muda itu. Engkaulah keledai muda itu. Saya tahu engkau dengar panggilan Tuhan sore malam ini. Engkaulah orangnya itu. Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu. Jadikan aku bait suci-Mu ya Tuhan. Yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Engkau orangnya. Engkau orangnya. Aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ayo. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan. Tuhan lihat setiap tetes air mata yang mengalir. Tuhan lihat hati yang terbuka. Hati yang meresponi seperti Evan Roberts meresponi ya Tuhan. Bagi keselamatan keluargaku. Bagi keselamatan kotaku. Oh, mari menyembah, mari berdoa. Here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord. Forgive me, my Lord. Kalau selama ini kami nggak berani pikul salib, hari ini kami mau jadi keledai-keledai-Mu Tuhan. Kami mau ditunggangi oleh Tuhan. Seperti apa yang Kau mau pimpin kami masuk Yerusalem Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Firman Tuhan yang hamba ucapkan sudah berhenti, tapi firman yang adalah Tuhan sendiri akan terus berbicara di hati anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan, di revive. Kami percaya Tuhan, apa yang dicanangkan, yang disebut revive benar-benar pasti terjadi Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Robert Evans, Tuhan bisa pakai kami juga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bersyukur buat ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari yang meresponi firman Tuhan, kau boleh angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia tidak akan meninggalkan engkau. Perlindungannya selalu ada padamu. Janji Tuhan pasti digenapi, seluruh nubuatan yang dilakukan oleh penumpangan tangan atasmu pasti terjadi. Semua hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu, yang disebut masa depan yang penuh harapan, pasti terjadi. Engkau kelak pasti jadi kepala dan bukan jadi ekor. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu buat setiap anak muda yang meresponi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya, diberkati, sama-sama katakan, Amin.